Okey, Assalamualaikum. Welcome back. Selamat kembali bersama dengan channel Ustaz Abah. Alhamdulillah, walhamdulillah. InsyaAllah Abah akan sambung sebagaimana yang Abah janjikan sebelum ini. Dalam tajuk kita, setiap orang adalah pemimpin. Dalam tajuk hadis yang pertama bagi tingkatan 5 KSSM. Ingat tak lagi hadis yang disebut hari itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Abah dah sebut sebelum ini, iaitu tanggungjawab sebagai seorang pemimpin 5, suami, isteri, pekerja dan anak. Dan Abah akan huraikan yang pertama, tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, anak-anak tengok dekat slide sini ada banyak, ada 5 dekat situ. Yang pertama, pemimpin hendaklah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Itu tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, tanggungjawab sebagai seorang pemimpin adalah menegakkan syariat Islam. Dan yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan juga amanah. Ini pemimpin ya, tidak ada rasuah. Menyediakan infrastruktur yang lengkap seperti ada sekolah macam kita hari ini, perlukan internet dan sebagainya. Jadi tanggungjawab sebagai seorang pemimpin untuk menyediakan. Dan yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahannya. Maknanya tidak boleh terlalu bersifat autokratik yang paksa orang ya. Kita perlu bersikap toleransi. Okey, yang kedua apa anak-anak? Tanggungjawab sebagai seorang suami. Macam Abah lah ya, Abah ni kan ada isteri. So apa tanggungjawab Abah sebagai seorang suami? Begitu juga nanti anak-anak lelaki nanti suatu masa nanti, bukan sekarang ya, suatu masa nanti anak-anak akan menjadi seorang suami. Yang pertama sekali ialah tanggungjawab bagi seorang suami ialah memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Berikan nafkah ya, zahir dan batin. Yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan juga anak-anaknya. Pastikan anak isterinya menutup aurat, pastikan keluarganya itu dijauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Islam ya. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan ahli keluarganya. Jangan dia pula orang yang pertama lari. Kalau orang nak tangkap nak lakukan sesuatu yang tidak baik kepada keluarga dia, maka dia kena pertahankan. Dan yang keempat ialah tugas suami melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik ya. Okey, yang ketiga, tanggungjawab isteri pula. Apa pula tadi kita cerita tentang suami? Tanggungjawab seorang isteri ialah mentaati suami dan menunaikan hak sebagai isteri ya, atau berikan hak kepada suami. Yang kedua, menjaga maruah dirinya, suaminya dan keluarganya. Isteri tidak boleh melakukan perkara yang dilarang ya, yang suaminya tidak benarkan. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak ya. Sebab itu sebagai seorang isteri, dia kena dapat ilmu agama secukupnya supaya dia dapat mendidik anak-anaknya. Dan yang keempat, menguruskan rumah tangga. Sudah pastilah isteri seronok kalau suami seronok. Kalau balik tengok rumah tangganya tersusun rapi, itulah tanggungjawab sebagai seorang isteri. Okey, seterusnya, bagaimana pula dengan tanggungjawab sebagai seorang pekerja disebutkan dalam hadis tadi? Iaitu yang pertama sekali, tugas sebagai seorang pekerja ialah mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Integriti ni maknanya dengan penuh amanah. Yang seterusnya, yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Kalau kena datang pukul 7.30, pukul 8. Jangan lewat dan sebagainya. Ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna, ataupun orang baling kata buat hal lebih ya, buat lebih kurang je, tak mau. Kita nak kerja dengan betul-betul tekun dan kita penuh semangat. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, apa yang kelima ni anak-anak? Rehat sekejap ya anak-anak. Okey, yang kelima itu tanggungjawab sebagai seorang anak ya. Kita semua anak, pasti kita ada ibu dan ayah. Okey, apa tanggungjawab kita? Yang pertama sekali adalah berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Waktu hidup kita bantu mereka, kita baik dengan mereka. Waktu meninggal dunia kita mendoakan mereka ya, hadiahkan pahala kepada mereka. Okey, seterusnya sentiasa mendoakan mereka. Ibu dah Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
saghirah. Doakan kepada ibu bapa, ya. Yang ketiga, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya, ataupun tolong ayah, tolong ibu kita kalau ada adik yang sedang belajar. Dan yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Kalau ayah kita meninggal dunia, kita baik dah dengan mereka. Okey anak-anak, sedikit abang nak kongsikan kepada anak di sini ada spektrum ilmu. Anak-anak boleh buka dalam buku teks, ya, dalam buku teks tentang spektrum ilmu ini. Dia ada bercerita tentang beberapa perkara bagaimana, ya, dalam surat 60, ya, apa nasihat Luqman Hakim kepada anak-anaknya dalam surah Luqman. Di antaranya ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sentiasa bersyukur kepada Allah, menghargai ibu bapa, ya. Setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirikan solat, laksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, bersabar, menjauhi sikap sombong dan elokkan percakapan. Itu di antara spektrum ilmu yang ada dalam surat 60. Last sekali, ya, last sekali ialah pengajaran hadis. Ada di dalam buku teks kita ada 7 pengajaran hadis yang telah disebutkan. Yang pertama, kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu itu berperanan sebagai seorang pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adilnya dan amanah. Yang ketiga, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga kita agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan yang keempat, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga kita agar kekal harmoni. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup ataupun setelah meninggal dunia, ya, kerana jasa mereka tidak terbalas. Dan yang terakhir, kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kepimpinan kerana baginda adalah contoh ikutan yang terbaik. Okey, macam biasa anak-anak harap-harap boleh faham apa disebutkan dalam hadis tadi tentang hadis kita semua adalah sebagai seorang pemimpin ataupun setiap orang adalah pemimpin. Dan yang terakhir sekali macam biasa ada penilaian. Okey, berdasarkan buku teks anak-anak boleh baca, berdasarkan soalan-soalan ini berbincanglah dengan rakan-rakan ataupun dengan guru anda di sekolah. Moga-moga semua anak-anak akan mendapat kebaikan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Ingat, kita semua adalah pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.